Salam sejahtera dan selamat petang kepada Encik Fuad Muhammad Berawi dan rakan sekalian. Nama saya Gary Ong Sice, nombor metrik 269513 dari kelas BER 3043, Kaedah Penyelidikan Kumpulan F. Saya akan membentangkan kajian tugasan individu saya yang bertajuk Faktor Peningkatan Penggunaan e-wallet dalam kalangan mahasiswa di Inapan Siswa Petronas, Universiti Utara Malaysia, UUM. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa kini telah mendatangkan peralihan masyarakat ke arah sistem teknologi baru dan sudah mulai meninggalkan sistem lama dan tradisional. Antara perkembangan teknologi yang jelas ditunjukkan adalah perkembangan fintech, iaitu financial technology dalam global. Pelbagai faktor dalaman dan faktor luaran telah membentuk terjadinya inovasi pembayaran dari kaedah tradisional kepada pembayaran moden dan pembayaran digital, iaitu digital payment. Antara faktor dalaman ialah peningkatan persaingan dalam sesebuah pasaran, manakala faktor luaran adalah disebabkan oleh peningkatan tahap teknologi yang mendorong kepada perkembangan teknologi baru ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan pembangunan teknologi ini telah banyak menyumbangkan kepada industri kewangan dan bank dan seterusnya wujud kaedah online banking dan digital payment pada masa kini. Kajian ini merangkumi dua elemen utama, iaitu perkataan e-wallet dan mahasiswa. E-wallet atau dikenali sebagai dompet digital merupakan aplikasi yang berfungsi menyimpan wang dan maklumat akaun kita dalam telefon pintar kita. Ia bertujuan untuk menggantikan dompet fizikal yang digunakan sekarang dan mengurangkan wang tunai yang perlu dibawa oleh seseorang. Antara contoh e-wallet terkenal yang wujud dalam Malaysia adalah Touch 'n Go e-wallet, Boost, GrabPay dan ShopeePay. Seterusnya, perkataan mahasiswa membawa maksud individu yang melanjutkan pelajarannya di institusi pengajian tinggi awam atau swasta. Sememangnya, mahasiswa adalah kelompok pelajar yang paling tinggi tarafnya dalam sistem pendidikan formal sesebuah negara. Namun begitu, tanggungjawab mahasiswa bukan sahaja untuk menjadi ulat buku, malah perlu peka dengan isu kepentingan diri, masyarakat dan sekeliling. Penyakit COVID-19 ini telah mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik. Di sebaliknya, ia tetap mendatangkan pelbagai impak positif terhadap masyarakat kita pada hari ini. Pandemik ini secara tidak langsung telah mendorong perkembangan dalam penggunaan e-wallet di Malaysia. Antara 5 aspek penting yang diutamakan oleh penggunaan e-wallet adalah kebergunaan, kemudahan, keselamatan, keyakinan dan kebolehpercayaan. Sejak kebelakangan ini, e-wallet telah wujud sebagai kaedah pembayaran yang dipilih oleh pengguna Malaysia atas manfaat yang mendatangkan kemudahan transaksi dan menjamin keselamatan diri kita terutamanya pada era pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, penggunaan e-wallet ini masih terdapat beberapa kebimbangan oleh masyarakat seperti isu faktor keselamatan sistem. Kajian ini dijalankan adalah untuk menjawab 3 persoalan. Pertama, apakah profil demografi dalam kalangan mahasiswa di Inapan Siswa Petronas UUM? Persoalan yang kedua, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-wallet dalam kalangan mahasiswa di Inapan Siswa Petronas UUM? Dan persoalan yang ketiga adalah, apakah persepsi kemudahan dan kegunaan terhadap penggunaan e-wallet dalam kalangan mahasiswa di Inapan Siswa Petronas UUM? Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menjawab kesemua soalan dalam persoalan kajian dan untuk mengkaji faktor peningkatan penggunaan e-wallet dalam kalangan mahasiswa di Inapan Siswa Petronas UUM. Kajian ini adalah penting untuk mendedahkan kepada para pengusaha e-wallet tentang penambahbaikan yang diperlukan. Contohnya, mereka boleh menawarkan lebih tawaran dan promosi untuk menarik perhatian pengguna. Selain itu, ia adalah penting untuk memperoleh pendapat para pengguna e-wallet tentang kebaikan dan keburukan aplikasi e-wallet supaya pengusaha e-wallet dapat memenuhi permintaan para pengguna. E-wallet telah wujud sebagai aplikasi perkhidmatan dalam yang membolehkan satu pihak membuat transaksi elektronik dengan pihak lain dengan pembayaran unit mata wang digital dalam aplikasi e-wallet. Dengan penggunaan e-wallet, pengguna dapat membeli barangan secara atas talian dengan komputer
atau penggunaan telefon pintar untuk pembayaran semasa membeli barangan di sesuatu kedai. Pembayaran e-wallet hanya menggunakan pengimbasan kod QR atau barcode untuk menjenangkan transaksi. Sejak kebelakangan ini, telah wujudnya dompet digital NFC yang menggunakan sistem pengendalian Android atau Apple iOS serta Google untuk menggerakkan dompet seperti Google Pay dan Apple Pay. Pengguna hanya perlu mengimbas belakang telefon mereka untuk membuat sesuatu transaksi pembayaran di mesin tertentu. Antara faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet dalam masyarakat adalah kebergunaan dan kemudahan yang dibekalkan dalam sesuatu transaksi. Pengguna tidak perlu membawa wang tunai yang banyak dan hanya menyimpan wang dalam aplikasi e-wallet tersebut untuk pembayaran transaksi. Aplikasi e-wallet membekalkan privasi dan keselamatan serta kebolehpercayaan kepada pengguna tentang keselamatan wang mereka yang disimpan dalam aplikasi tersebut. Seterusnya, analisis SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman e-wallet telah dijalankan. E-wallet membawa manfaat untuk memudahkan transaksi pengguna dan kelemahannya adalah terdedah kepada faktor keselamatan sistem. Ia diwujudkan sebagai peluang baru atas sebab peningkatan tahap teknologi dan menghadapi ancaman penggodam yang menjadi punca utama kebimbangan pengguna aplikasi tersebut. Perbezaan kajian ini dengan kajian-kajian lepas adalah penyelidikan kajian lepas lebih memfokuskan kepada masyarakat keseluruhan, manakala kajian ini lebih memfokuskan kepada golongan mahasiswa. Selain itu, jangka masa bagi kajian-kajian lepas adalah umum, manakala jangka masa kajian ini adalah spesifik pada musim pandemik COVID-19. Hipotesis adalah satu pernyataan yang boleh diuji. Terdapat dua jenis hipotesis, iaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah andaian yang menyatakan tiada hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena. Manakala, hipotesis alternatif adalah andaian yang menyatakan wujudnya hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena. Dalam kajian ini, hipotesis nol dan hipotesis alternatif telah dibentuk. Dalam proses pengumpulan data dan maklumat, penyelidik telah menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam sumber primer, penyelidik telah menggunakan penyelidikan dan borang swaselidik. Manakala dalam sumber sekunder, penyelidik telah memperoleh maklumat daripada internet dan buku. Dalam borang swaselidik, penyelidik telah menyediakan dua bentuk soalan, iaitu swaselidik terbuka dan swaselidik tertutup. Dalam swaselidik terbuka, responden boleh menjawab berdasarkan kehendak dan pendapat masing-masing. Manakala dalam swaselidik tertutup, responden hanya boleh memilih jawapan yang telah disediakan. Kaedah pengumpulan data yang dilakukan oleh penyelidik adalah kaedah tinjauan. Proses mendapatkan maklumat dan data adalah daripada sebahagian unsur dalam populasi. Ini bermaksud jika penyelidik gagal untuk mendapatkan maklumat daripada seseorang responden, penyelidik boleh mendapatkan daripada responden yang lain. Kaedah analisis data yang digunakan pula adalah analisis deskriptif. Maklumat dan data yang diperoleh akan dianalisis mengikut kaedah statistik seperti graf, pajak dan jadual. Peralatan, perisian dan perkakasan yang digunakan dalam kajian ini adalah komputer, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Ketiga-tiga instrumen ini digunakan adalah untuk menganalisis data dan membuat laporan kajian. Bagi sasaran kajian, responden yang dipilih untuk temubual dan menjawab soal selidik adalah golongan mahasiswa yang menggunakan aplikasi e-wallet di Inapan Siswa Petronas UUM. Manakala dari segi sampel, terdapat banyak mahasiswa yang berada di Inapan Siswa Petronas UUM, tetapi penyelidik hanya mengambil sampel kajian seramai 100 orang sahaja. Kawasan kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah di Inapan Siswa Petronas, Universiti Utara Malaysia. Jangka masa kajian yang diambil adalah bermula daripada 31 Oktober 2021 hingga 31 Disember 2021. Sekian, terima kasih.